Okey, hari ini kita akan belajar tajuk baru muka surat 144 bab 8 iaitu berkenaan dengan graf fungsi. Okey, dalam graf fungsi ni untuk kita boleh tahu kalau berkenaan dengan situasi kehidupan kita, kita tahu dia indeks di badan ni kita boleh ukur daripada graf fungsi. Okey, untuk indeks segi badan ni kita boleh tahu ukuran lemak contohnya kan, dan juga protein daripada berdasarkan kepada tinggi dan juga berat seseorang. Okey, dalam slide ni kita tengok tokoh yang memperkenalkan tajuk graf fungsi ni ialah Rindir Cartez. Okey, dia adalah ahli matematik dan juga ahli sains dan merupakan seorang ahli falsafah. Okey, inilah yang memperkenalkan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, dan dia juga digelar sebagai bapa matematik moden. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama kita akan menerangkan maksud fungsi. Okey, yang kedua kita nak kenal pasti fungsi dan memberi justifikasi kepada perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan juga persamaan. Kita tengok dalam buku teks 147. Okey, untuk mengenal pasti fungsi, dia ada dua jenis. Yang pertama fungsi dan yang kedua adalah bukan fungsi. Kita tengok yang fungsi. Okey, fungsi ni kita tengok ada dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi, iaitu yang pertama hubungan satu kepada satu dan yang B ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, contohnya kalau satu kepada satu, tu sebelah kiri dia ada satu dan sebelah kanan dia adalah satu. Kiranya kita akan tengok panah warna biru ni dia mewakili bagi setiap satu. Okey, apabila dia kata banyak kepada satu. Okey, arnab, lembu, kuda dia ada 3 sebelah kiri. Sebelah kanan dia pergi kepada satu sahaja. Dia dipanggil sebagai banyak kepada satu. Okey, kemudian yang tadi yang kita tengok tu adalah fungsi. Okey, yang seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan bukan fungsi. Okey, yang kedua adalah bukan fungsi. Okey, bila dia tulis bukan fungsi, dia merupakan satu kepada banyak. Macam mana kita tahu satu kepada banyak? Okey, Rania contohnya di sebelah kiri kita. Okey, Rania dia akan pecah kepada 2. Subjek kegemaran dia ada 2, iaitu sains dan juga matematik. Okey, bila dia ada 2, dia ada satu kepada banyak. Okey, kemudian kalau Jana pula dia ada ni, Jana satu kepada satu, dia minat subjek bahasa Inggeris. Bagi macam ni dia akan panggil sebagai hubungan satu kepada banyak. Kalau untuk yang sebelah kanan, B pula hubungan banyak kepada banyak. Apabila disebut banyak kepada banyak, contohnya dia akan campur. Contohlah kan, virus dia akan naik, kenderaan yang ke sekolah menaiki dengan kereta dan juga bas. Kalau kita tengok untuk Ijah ni, Ijah dia pergi naik bas. Okey, bila dia ada virus dia ada naik 2 kenderaan, kereta dan juga bas. Bila dia naik 2, banyak kepada dia dipanggil sebagai satu kepada banyak. Okey, kemudian untuk Ijah adalah satu kepada satu sebab Ijah dia naik bas sahaja. Okey, kemudian dia akan ada satu kepada satu. Okey, untuk Afiq kita tengok dia akan naik motosikal. So, dia ada satu kepada satu. Apabila ada 2 dekat sini, satu kepada banyak dan juga satu kepada satu, kita akan panggil dia sebagai banyak kepada banyak. Okay, kalau kita tengok Fairuz dia naik kereta dan juga Rawi dia naik kereta. Okay, kemudian dia banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Kemudian bila ada 3 ni, dia akan panggil hubungan banyak kepada banyak. Dan jenis hubungan ni ialah bukan fungsi. Okey, lepas kita kenal pasti kita punya hubungan tu fungsi dan juga bukan fungsi, kita akan tulis hubungan ialah padanan unsur dari set A kepada B. Okey, hubungan yang kita dapat tadi boleh diwakili dengan yang pertama ialah rajah anak panah, yang kedua ialah graf, yang ketiga ialah pasangan tertib. Okey, mula-mula kita akan tengok iaitu rajah anak panah. Okey, dalam contoh 1 dalam buku teks muka surat 148, bila dia kata sebut contoh 1 rajah anak panah, kita akan buat warna biru ni anak panah kan daripada 0 kepada 1. Okey, bila dia buat macam ni adalah rajah anak panah lah. Dia kena ada 2 set, iaitu set A dan juga set B. Kemudian kita akan buat anak panah warna biru ni.
itu kita panggil dia sebagai rajah anak panah. Okey, yang kedua ialah graf. Untuk graf, kita kena ada dua paksi, iaitu X dan juga paksi Y. Contohnya paksi X ialah set A kita kan. Okey, set A kita, kemudian paksi Y ialah B. Okey, set B. Okey, kita tengok dekat soalan contoh 1 tadi kan. Nilai A kita ialah, set A kita ialah 0, 1, 2, 3, 5. Set B kita ialah 1, 2, 3, 4, 6. Cara kita nak buat graf 0 dan juga 1. Kita akan angkat kat sini. Kemudian set A dan juga B 1 kepada 2. Sini 1, 2. Dan seterusnya. Okey, 2, 3. Dekat sini kita akan dapat graf. Kemudian 3, 4. Sini 3. Paksi Y ialah 4, 5, 6. Okey, kita akan dapat dekat atas tu. Itu adalah berdasarkan kepada graf. Okey, yang ketiga ialah pasangan tertib. Okey, untuk pasangan tertib, cara kita tulis ialah P. Kita tahu set A 0, 1, 2, 3, 5. Set B kita tadi ialah 1, 2, 3, 4, 6. Okey, ni adalah set A. Ni adalah set A tadi. Okey, 0, 1. Cara kita tulis 0, 1. Kita akan dapat. Okey, kemudian 1, 2. 1, 2. Okey, kalau 2, 3 kita tengok yang ni pula. Set A dulu. Ini set A, kemudian set B. Okey, set A kita adalah 3. Set B kita ialah 4. Set A kita ialah 5. Dan juga set B ialah 6. Okey, itu adalah pasangan tertib yang kita kena tulis. Tengok contoh 2. Contoh 2 dia kata fungsi 1 kepada 1. Fungsi 1 kepada 1 ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Satu image ialah Q. P adalah objek. Ni adalah image. Okey, kita tahu dia 1 kepada 1 ialah setiap objek dalam P ni ialah dia akan dapatkan image adalah 1. Contohnya 1 ni anak panah, raja anak panah kita panggil ni adalah 2. Kemudian 2 kita akan dapat 4, 3 dapat 6 dan juga 4 kita akan dapat image-nya ialah 8. Kemudian kita akan plot graf. Yang ketiga, bila kita nak tulis pasangan tertib. Pasangan tertib. Bila kita akan tulis pasangan tertib, kita akan ambil A contohnya. Okey. Untuk tulis pasangan tertib, kita akan buat curly bracket. Kemudian kita akan tulis 1 pada 2. Kemudian 2, 4. Seterusnya kita akan tulis 3, 6 dan juga 4, 8. Tu cara kita tulis pasangan tertib bagi soalan contoh 2 ni. Kita tengok contoh soalan yang B pula. Fungsi banyak kepada 1. Kita akan buat 3. Yang pertama 3 kaedah. Okay, kita akan buat 3 kaedah. Yang pertama ialah rajah anak panah. Yang kedua adalah graf. Dan juga yang ketiga ialah pasangan tertib. Okay, banyak kepada 1. Set image objek bagi P ialah 6, 9 dan juga 21. Sebelah kiri dia akan dapat 3. Ialah image bagi Q. Bila kita dapat 3, sebelah kiri dia ada 3, kita akan dapat nilai 3 sini. Kemudian dia merupakan fungsi banyak kepada 1. Sebab sebelah kiri dia ada 3 nilai. Sebelah kanan dia ada 1 nilai sahaja, iaitu 3. Rajah anak panah. Kemudian yang kedua kita akan buat graf. Kita akan plot. Ni adalah pada paksi X ialah set P, iaitu 6, 9 dan juga 21. Dan Q kita ialah 3. Dan yang ketiga ialah pasangan tertib. Bila pasangan tertib, cara kita tulis ialah contohnya kita akan ambil huruf B, apa-apa huruf kita boleh ambil. 6, 3, 6, 3, kemudian 9, 3 dan juga 21, 3. Kita baca daripada sebelah kiri kepada kanan. Okey, untuk soalan seterusnya iaitu hubungan 1 kepada banyak. Objek belah kanan ni ialah image. Kita tengok 3. 3 dia akan pecah kepada image-nya ialah 3 dan juga 6. Okey, so kita panggil soalan ni ialah 1 kepada hubungan 1 kepada banyak. Untuk 1 kepada banyak ni, kita tengok pula untuk 4.
Untuk 4, dia akan pecah pergi kepada 4 dan juga 8. So, bila dia pecah kepada 4 kepada 8, dia akan 1 kepada banyak. Sebab dia pecah kepada 2 kan, dia punya image. Kemudian, untuk rajah anak panah, kita akan plot macam biasa. Okey, untuk P, objek ni kita akan buat dia sebagai proxy X, objek ni dan juga image ialah sebagai proxy Y. Okey, kemudian dia punya proxy X ni untuk P nilai 3 dan juga 4. Kita punya proxy Y iaitu Q untuk image kita akan dapat 3, 4, 6 dan juga 8. Okey, pasangan untuk tertib yang cara kita tulis bagi soalan ni, kita tengoklah anak panah biru. 3 kan, kita akan dapat sini. Kemudian 3 sini dia akan dapat 4 sini. 3 kita akan dapat 6 sini kan. 3, 6. Kemudian 4 belah kiri dia akan dapat 4 sebelah kanan dan juga 4 belah kiri akan dapat 8. Untuk D pula, hubungan banyak kepada banyak. Bila kamu tengok, dia kata banyak kepada banyak kan. Okey, 16 dia akan pecah kepada 4 dan juga 8. Kemudian 24 atas ni dia akan pecah kepada 4, 6, 8 dan juga 18 ni. Okey, 24 ni dia pecah kepada 3. So, kita panggil dia sebagai 1 kepada banyak. Okey, kemudian untuk 18 dia pergi kepada 6, kita akan panggil dia sebagai 1 kepada 1. Okey, kalau untuk 16 pergi kepada 4 dan juga 8, kita akan panggil dia 1 kepada banyak. Okey, apabila dia ada hubungan 1 kepada 1 dan juga 1 kepada banyak, kita akan panggil hubungan ni ialah banyak kepada banyak. Okey, di mana dia kata sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih daripada satu image dan lebih dari satu objek mempunyai image yang sama. Okey, untuk soalan ni untuk D yang kalau kita nak tahu hubungan banyak kepada banyak, kita nak tahu dia hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu image. Lebih dari satu objek mempunyai image yang sama. Okey, dia kata satu objek mempunyai lebih dari satu image. Contohnya kalau tengok 24, dia ada image dia ada 3 tau. Dia ada 4, 6 dan juga 8. So, dia merupakan hubungan banyak kepada banyak. Okey, itu cara kita nak tahu. Kemudian, kalau tengok dalam soalan ni, dia dah buat rajah anak panah untuk satu ni. Okey, untuk 2, dia dah buat menggunakan graf. Okey, dan yang ketiga adalah pasangan tertib. Bila pasangan tertib, cara kita tulis ialah, contohnya kita ambil huruf S kan. Dia ada kena curly bracket. Kemudian 24 pergi kepada 4. Kemudian kita akan tulis 24 dia akan dapat 6. 24 dia akan dapat 8. Kemudian 18 dia akan dapat 6. Seterusnya ialah 16 dia akan dapat 4. Kemudian 16 dia akan dapat 8. Okey, tutup balik curly bracket. Okey, itu adalah cara kita tulis pasangan tertib. Okey, untuk seterusnya ialah perwakilan fungsi. Apabila dia kata perwakilan fungsi, kita tengok dia bagi tahu set P ialah 9, 16, 25 dan juga 36. Bila domain dan unsur-unsurnya dinamakan sebagai objek. Okey, set Q pula ialah 1, 3, 4, 5, 6 ialah kodomain. Unsur-unsur dalam set Q yang dihubungkan kepada objek dalam set P dinamakan sebagai image. Okey, julat bagi fungsi itu ialah 3, 4, 5 dan juga 6. Jadi kita nak tahu dia adalah julat. Okey, julatnya ialah apabila setiap image di sebelah kanan ni dia ada dia punya objek. Macam 9 dia pergi kepada 3. So 3 ni ialah julat. Kemudian 16 dia pergi kepada 4. Okey, 4 ni ialah julat. 5 dan juga 6 adalah julat. Okey, 1 dia bukan julat sebab dia tak ada dia punya pasangan dia. Contoh 3 iaitu dalam buku teks muka surat 150. Okey, dia dah bagi tahu P ialah 1, 2 dan juga 3. Q pula ialah 4, 5 dan juga 6. Kemudian dia kata set P memetakan kepada Q ialah menambah dengan 3. Okey, apabila set P kita ialah 1, kita akan tambah dengan 3.
kita akan dapat 4. Okey, set P ialah 2 tambah 3, kita akan dapat 5. Dan juga set P kita ialah 3, kita tambah dengan 3, kita akan dapat 6. Macam mana kita nak tulis pasangan tertib? Okey, kita nak tulis pasangan tertib, kita akan tulis 1, 4. Sebab anak panah daripada 1 pada 4. Kemudian 2 dan juga 5. Daripada 2 dan P iaitu Q dia ialah 5. Dan juga yang P ni ialah 3 dan juga 6. Tutup bracket balik. Okey, kemudian kita akan buat jadual iaitu B. P dan juga Q. Okey, P ialah kita dapat 1, 2 dan juga 3. Kemudian kita masukkan dalam jadual nilai Q kita ialah 4, 5 dan juga 6. Untuk C, dia kata berdasarkan kepada graf. Okey, apabila graf tadi macam kita cakap, kena ada paksi X dan juga paksi Y. Paksi X kita ialah P, paksi Y kita ialah Q. Kita akan label. Okey, paksi P kita ialah 1, 2, 3. Kemudian paksi Q ialah 4, 5, 6. Kemudian kita punya graf sini 1, 4, 2, 5 dan juga 3, 6. Terakhir ialah berdasarkan kepada persamaan. Kita tengok dekat table ni kan. Dekat table yang atas ni, untuk buat persamaan, kita tahu PQ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk buat persamaan berdasarkan soalan yang dia bagi, 4 sama dengan 1 tambah dengan 3. Okey, 4 ni ialah nilai Y. Jadi Y sama dengan 1 ni kita ambil dia sebagai X. X tambah dengan 3. Kemudian kita tengok pula untuk yang kotak kedua iaitu 5 sama dengan, kita ambil X dia ialah 2. 2 tambah dengan 3. Kemudian Y sama dengan X tambah dengan 3. Okey, bagi soalan ni persamaannya ialah Y sama dengan X tambah 3. Okey, refleksi. Apa yang kita dah belajar pada hari ni kan? Kita tahu hubungan dapat diwakili dengan menggunakan rajah anak panah, graf dan juga pasangan tertib. Okey, terdapat 4 jenis hubungan. Okey, 1 kepada 1 dan juga banyak kepada 1 merupakan jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Okey, manakala 2 lagi bawah ni 1 kepada banyak, banyak kepada banyak ialah bukan fungsi. Okey, itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini.